أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Hukum wasmalah ni, dan hamba bernamu akan dia akan ining risalah, dan hamba bernamu akan dia akan ini risalah. Bernamu ni bahasa tulisan, akan tetapi bahasa kitanya, bahasa kita sini, bernamu mana meletak namu. Apa hamba meletak namu akan dia kat ini risalah Makhzanal Jawahiri fi Salatil Musafiri. Macam makhzana ni kerana kita baca di atas jalan i'rab. Jalan i'rab ke mana? Makhzana tu i'rab jadi maf'ul yang dua bagi bernamu. Maka maf'ul bih ni ialah hukum dia ni nasab. Lalu tu kita baca Makhzanal Jawahiri fi Salatil Musafiri. Apa artinya? Dia tuliskan arti dia pula. Arti dia ialah tempat simpanan segala permata. Tu makhzan, tempat simpanan segala permata. Al-Jawahir tu ialah segala permata. Lafaz jamu al-jawahir, lafaz mufrad jauharah. Jauharatun lafaz mufrad. Lafaz jamu al-jawahir, al-jawahiru. Al-jawahir ialah jamu bagi jauharah. Kita jauharah satu permata. Kalau al-jawahir banyak permata. Ini dia. Saya panggil musannif ni kecek di atas jalan tasbih, atas jalan supaya ni. Tu dia serupakan kitab dia ini dengan tempat simpan segala permata. Tu pada menyatakan sembahyang orang musafir. Pada menyatakan sembahyang orang musafir. Tu dalam ni nak menyata bagi orang yang musafir. Macam mana, bagaimana kelakuan ke orang mereka yang sembahyang dalam musafir. Karena dalam musafir pun bukan dibiarkan sembahyang, mesti manusia kena sembahyang. Jikalau tak sembahyang, apa hukum dalam musafir? Adakah dibebas? Nanti lagi akan datang, boleh kita tahunya apa hukum kalau tak sembahyang dalam musafir. Dan apakah caranya, bagaimananya kita nak mengerjakan sembahyang di dalam musafir. Ini penting ni. Terus main musafir bukan mudah-mudah. Kadang-kadang bukan berganti musafir berjalan keluar saja, tak sampai 40 km. Tinggal dah semayang. Duduk kat rumah kerjalah semayang tu semayang ni. Apabila perjalanan berkilah-kilah ke berhenti sembahyang. Itu tak nak tu ni. Lalu tu dalam kitab ini dia mari
bagi tahu pada kitanya pada menyatakan sembahyang orang kafir. Tu. Jadi dalam ni ada semua berkenaan dengan orang hendak musafir. Maka dengan sekira-kira ikhlas hati hamba pada memungutkan permata-permata masail. Itu jadi tasbih tu. Permata-permata masail. Maka dengan sekira-kira ikhlas hati hamba pada memungut. Memungut ni mana kita kutip, ambil. Memungut ni mana ambil ada sikit, ambil ada sikit, ambil sikit, itu mana memungut. Ya, abangnya sebahasa tani kita main kutip. Kutip sikit, kutip sikit, kutip sikit, itu memungut. Memungut akan permata-permata masail. Aku panggil kecek tak dalam tasbih. Idofah permata-permata dengan masail, orang panggil idofah musyabbah bih kepada musyabbah. Idofah musyabbah bih kepada musyabbah nama dia. Itu dia. Itu mana? Idofah musyabbah bih kepada musyabbah. Mana diserupakan masalah-masalah ni dengan permata-permata. Pada pihak comel dan cantik. Tu diserupakan masalah-masalah tu. Sungai permata-permata pada pihak comel dan cantik dan berharga. Tu kalau tu cakapan musannif, tulisan musannif masuk dalam kitab ini cakap permata-permata masail. Makna dianya memungutkan masail yang diserupakan dengan permata-permata. Pada pihak cantik, lawa, harga mahal. Ni dia. Dan elok bohgikanlah. Tu masukkanlah tu. Itu dia panggil wajah syabah dia, jalan serupa. Jalan yang menyerupai kata masalah dengan permata-permata ni jalan serupa. Wajah syabah dia panggil. Jalan serupa ialah pada pihak berharga. Pada pihak berharga, cantik, lawa. Begitu juga masalah-masalah di dalam kitab dia ini ialah masalah yang berharga. Tu. Memungut daripada laut-laut kutub al-ulama. Idofah musyabbah bih kepada musyabbah juga ni. Daripada laut-laut mana daripada kutubil ulama yang diserupakan dia dengan laut-laut. Ambil dia pungut pada kitab ni daripada kitab-kitab ulama. Kutub tu jamak dah kitab, jam'u kitabin. Mufrad dianya kitabun, jamak dia kutubun. Kutubun tu banyak kitab. Kutubun tu banyak kitab. Kitabun satu kitab, itu mufrad. Mufrad. Kalau jamak, kutubun jamak, mana banyak? Ambil 3 naik. Ambil 3 naik, ambil 3, 4, 5 naik lagi, itu kutubun. Lalu tu musannif dia bercakap ni dia ambil memungut daripada laut-laut kutubul ulama, yakni daripada kutubul ulama yang diserupakan dia dengan laut-laut. Pada pihak luas dah banyak. Laut luas. Laut banyak. Tu. Maka kitab-kitab ulama tu banyak. Tu cuma cakap atas jalan tasbih. Tasbih. Di sini musannif bercakap di atas jalan tasbih. Mentasbihkan kutubul ulama dengan laut-laut pada pihak luas dan banyak. Tu mana pungut dia ambil kitab tu, ambil kitab ni, masukkan dalam kitab Makhzanul Jawahir. Tu maknanya memungut daripada laut-laut kutubul ulama. Yang diiktibarkan ini Allah ini panggil sifat pada kutubul ulama. Kitab ulama mana? Sifat pada kutubul ulama. Kitab-kitab ulama hak mana? Yang diiktibarkan, yang dibuat kirakan. Maka kita ulama ada buat kira ni ialah ambil dari Imam Nawawi, Ibnu Hajjaj, Al-Haytami,
Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Rafi'i, Imam Ramli. Itu kitab mereka itu kitab yang mu'tabarah, kitab yang diiktibar, kitab yang dikira-kirakan dia. Maka banyak kitab-kitab ulama tapi ghairu mu'tabar. Kitab ulama orang mu'tabar tak juga tak buat kirakan akan dia. Tapi sini yang ambil kitab-kitab ulama yang diiktibarkan. Titik situ, nuktah di situ. Itu habis cakapan. Kemudian yang selepas daripada ini dikatakan doa. Jumlah doa berpanggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Pada lafaz dikatakan kalam khabari, tapi pada makna dia kalam insya', yakni menjadikan doa. Lalu tu kata musannif, harap hamba kepada Tuhan. Harap hamba kepada Tuhan. Mana mudah-mudahan. Mudah-mudahan harap hamba kepada Tuhan bahawa memberi manfaat ia Tuhan. Tu dia. Mudah-mudahan harap hamba kepada Tuhan bahawa memberi manfaat ia Tuhan dengan ini risalah, memberi manfaat dengan ini risalah, seperti telah memberi manfaat ia Tuhan dengan asal-asalnya, asal bagi ini risalah, dengan asal-asalnya, asal bagi ini risalah. Gapo asal ini risalah? Yakni kutubil ulama. Itu asal dia. Asal bagi ini risalah, gapo dia? Yakni kutubul ulama. Itu asal dia. Karena kitab ni ya pemuk pada kitab-kitab ulama. Maka musannif mendoakan kitab dia ni supaya bagi manfaat kepada mereka sebagaimana Allah Ta'ala bagi manfaat seperti kutubul ulama. Ada asal hak mana, sifat pada asalnya, asal ini salah. Sifat yang hamba memungutkan daripada asalnya. Yang hamba memungutkan, apa ini risalah ni. Yang hamba memungutkan ini risalah daripada asal-asalnya, asal ini risalah, yakni kutubul ulama, itulah tu asal dia. Maka jika didapati di dalam ini risalah akan yang salah, maka ialah semata-mata singkat pahaman hamba juga. Maka jika didapati dalam ini risalah, didapati akan yang salah, akan ibarat atau cakapan yang salah, akan yang salah, akan ibarat atau cakapan yang salah, maka ialah tu yang salah tu semata-mata singkat, semata-mata singkat pahaman hamba juga. Semata singkat mana pendek pahami dia singkat, pahami tak sampai, pahaman dia tak sampai kepada hak musannif tu kehendak. Kalau ada salah dalam ni, akan tapi mana salah? Karena kitab ni sudah ditashihkan oleh guru-guru, ramai guru. Bukan dia buat kemudian baca salah, bukan. Dia buat, ditashihkan. Apa tasih dibetulkan. Apa sudah betul kemudian diajarkan. Itu bukan mudah-mudah. Kemudian ada lagi nampak salah di dalam kitab ini, maka kita jangan gaduh, jangan cepat ke membaikikan. Semacam mana kata syair, wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa imbadi hatan fala tubaddili izqila kam muzayyifin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha. Ni kita kena ambil hak ni perkataan ulama hak ni syair ni kita buat bagi pengajaran bagi kita. Jangan gaduh baiki, jangan membaikikan apa-apa sesuatu yang orang sudah mengerjakan.
orang sudah membuatkan, kita jangan cepat membaikikan dia. Macam syair dia kata wa aslihil fasada bit ta'ammuli, dan membaikilah oleh kamu akan perkara yang rusak. Perkara yang rusak, perkara yang penuh bit ta'ammuli dengan perhati. Bit ta'ammul dengan perhati baik-baik. Renung baik-baik. Tengok baik-baik, lihat baik-baik, benda ni salah ke atau tak salah. Wa in badihatan, dan jika nyata kata salah, kesalahan ada di benda tu, benda tu rusak, benda yang kita baik, kita ada nyata kesalahan di dia, fala tubaddili, maka jangan menukarlah oleh engkau, jangan gaduh menukar. Yang kata ini salah ni, yang betul ni, jangan. Lalu itulah orang-orang mengajar masa sekarang, mengajar tuk-tuk pondok, babo-babo pondok, dia nak beki satu-satu kitab ibarat tu, dia kalau nampak salah, nampak kekurangan, fahami hak dia faham dia kekurangan, lalu tu dia buat oleh bawah la'alla sawab, la'alla zahira, la'alla sawaba. Dia tak buat, kata ini salah, tak buat. Pasal apa? Kerana apakah fala tubadili, jangan gaduh membeki, jangan gaduh menukar. Izqilakam muzayyifin sahihah, kerana dikatakan bi berapa banyak. Ada dikatakan izqila, kerana dikatakan kam muzayyifin sahihah, bi berapa banyak orang membeki akan benda yang betul. Banyak orang membeki, membetulkan, membeki akan benda yang betul. Pasal apa? Li ajli kauni fahmihi qabiha, kerana keadaan pemahaman dia itu qabiha, keji. Kefahaman tahdiyah terhadap kitab itu tak sampai kefahaman dia. Itu makna singkat. Tak sampai, pendek, itu makna singkat fahaman. Dengan sebab ini, lalu tu apabila lah kita tengok, lihat dalam kitab dia ini ada nampak tersalah, maka jangan membaiki dengan terlalu cepat. Mesti kita mengatakan la'alla sawaba, la'alla zahira. Bukan bahawa ini salah, dengan kerana sebab otak kita, kefahaman kita tu pendek, yakni tak sampai tempat faham. Itulah. Dia sebut singkat bagi dia, tapi bagi kita memang dalam, tak singkat dah. Dan jika didapati di dalamnya, di dalam ini risalah, dan jika dapati di dalamnya risalah akan yang betul, maka ialah yang betul yang menghendaki oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka itu al-ulama. Amalan yang betul itulah hal yang dikehendaki oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Wa billahi taufiqu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billah, dan dengan Allah Ta'ala juga at-taufiq, memberi taufik, memberi kuasa taat. Memberi kuasa taat bagi hamba. Itu bagi Allah Ta'ala juga yang baginya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun fi dalili qasris salati. Faslun jadi khabar bagi mubtada yang dihazafkan dia. Takdir Arabnya haslun ay hadza faslun fi bayani dalili qasris salati. Hadza faslun fi bayani dalili qasris salati. Ini suatu fasal pada menyatakan dalil bagi qasalkan sembahyang. Ini suatu pasal pada menyatakan dalil bagi qasalkan sembahyang. Dalil bagi dalil harus bagi qasarkan sembahyang. Qasar sembahyang, apa makna qasar?
Qasar yakni dengan bahasa sembahyang yang 4 kita buat 2. Sembahyang yang 3 kita buat 1/2. Bukan. Hak 3 tak boleh buat 1/2. Yang 4 kita buat 2. Itu qasar. Seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar dan sembahyang isyak. 3 waktu ni boleh kita buat 2 rakaat. Kita qasar, kita pendekkan yang banyak, kita pendekkan yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu qasar. Maka manakah dalil dalam pasal ini dia nak menyatakan apakah makna itu qasar? Dia dalil bagi harus qasarkan sembahyang dia. Itu dia. Kata dia telah sabit, telah tetap, telah sabit, telah menetap boleh qasarkan sembahyang dengan kitab dan hadis dan ijma'. Telah tetapkan boleh qasarkan sembahyang. Dalil yang menetapkan qasar sembahyang ni sabit tetap dengan kitab yakni Quran. Dengan kitab yakni Quran. Kitab sini dengan makna Al-Quran. Dan hadis. Dan ijma' ulama. Dan ijma' ulama semula suara ulama. Ada dalam hadis dan ada dalam perkataan ulama, dalam ijma' ulama. Itu dalil boleh kita buat qasarkan sembahyang. Bagaimanakah dalil dia ni? Kata musannif, ada pun kita. Kalau hazah tu ini cara ini kena mengaji lah, kena belajar. Kalau hazah tu ada pun kita, maka firman Allah Ta'ala apa? Takdirnya ada pun dalil. Ada pun kitab yakni ada pun dalil bagi qasarkan sembahyang dengan kitab itu. Dia kata gitu. Baru habis. Kalau tidak perkataan itu cakap tak habis. Nak bagikan cakap habis semuanya, ada pun kitab yakni ada pun dalil bagi qasarkan sembahyang dengan kitab itu. Maka yaitu di sini maka firman akan tapi maka yaitu firman Allah Ta'ala. Itu baru kataan habis. Baru habis perkataan dia tu. Kalau kita cakap tak habis. Kerana yang terlupa mana? Dia sekarang ini kaedah cara kita. Dia tak sebut dah macam awal sebut semua tu mesti dia musannif tak menyebutkan. Dia sebut yang difahamkan. Jadi apabila kita belajar kita mesti tahu. Sebut kata ada pun kita, yakni ada pun dalil bagi qasarkan sembahyang dengan kitab itu, maka yaitu itu dalil bagi qasarkan sembahyang dengan kitab. Firman Allah Ta'ala. Ini apa? Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Wa idza darabtum fil ardi. Apa makna darabtum? Wa idza darabtum wa idza safartum. Wa idza safartum fil ardi falaysa 'alaikum. Darabtum dengan makna safartum. Wa idza darabtum wa idza safartum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Artinya, ini balik bahasa. Apa balik bahasa wa idza darabtum? Dan apabila safar kamu. Idza darabtum dengan mana safartum? Dan apabila safar kamu, dan apabila berjalan oleh kamu di dalam bumi.
Dan apa berjalan kamu akan sebagai berjalan musafir. Nah, bukan berjalan dekat-dekat, hampir-hampir tu bukan. Kita berjalan berjauh-jauh. Pergi musafir ke situ ke sini. Tu. Di dalam muka bumi ini. Maka tidak ada di atas kamu dosa. Falaisa 'alaikum junahun, maka tiada ada di atas kamu dosa apa? Maka tidak ada berdosa di atas kamu. Itu cakap asalnya. Tapi mundur-mundurkan 'alaikum di atas junahun tu ada tu kaedah dia tu. Ada nak belajar nahwu lah. Tu. Maka tertib cakap apa dia? Maka tidak ada di atas dosa, yakni maka tidak berdosa. Maka tidak ada dosa di atas kamu. Tak dosa apa? Bahawa qasar kamu daripada sembahyang. Tidak berdosa bahawa qasar kamu daripada sembahyang. Dengan bahawa sembahyang yang 4 kita mengerjakan 2 sahaja. Dengan bahawasanya sembahyang yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, maka semua 3 sembahyang ni kita buat 2 saja. Nah, zuhur kita buat 2, asar kita buat 2, isya kita buat 2. Kita mengerjakan 2 rakaat sahaja, tak mengerjakan 4 rakaat. Itu sebagai qasar. Nah, maka ada berdosa? Tak ada berdosa. Tidak ada berdosa. Pasal kita dalam jalan musafir. Kalau bukan musafir, berdosa. Berdosa kalau musafir. Ini tidak musafir, tak berdosa. Tapi kata tidak ada tak kamu berdosa ni, jika takut kamu tu kait. Kait pada kata laisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kait pada kata itu jika takut kamu bahawa memfitnah, bahawa menjahat akan kamu oleh orang-orang yang kufur mereka itu orang-orang. Kalau takut orang-orang mereka itu orang kufur. Kalau takut orang-orang yang kufur mereka itu orang-orang, takut situlah boleh kamu mengqasarkan sembahyang, memendek akan sembahyang. Daripada sembahyang yang 4 rakaat, kita mengerjakan 2 rakaat. Itu dalil. Dalil sebagainya boleh kita mengerjakan sembahyang 4, buat 2 rakaat. Kemudian ada soalan. Ada pertanyaan, adakah kita tak nak qasar, kita nak sembahyang tamat? Adakah boleh? Adakah dapat? Anda sembahyang qasar, tak ada hendak sembahyang tamat, sembahyang cukupkan 4 rakaat. Padahal kita dalam keadaan musafir. Jawabnya harus, boleh. Itu bukan wajib tak kali qasar sembahyang, bukan wajib. Maksud adalah harus, boleh kita nak qasar. Tak nak qasar pun boleh juga kita buatkan tamam. Habis kat tu, nak buat titik, molek situ, buat noktah, molek situ, kalau takut baca dia capur hati. Kata dia pula, berkata Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Sayuti ni belum ada 3. Sayuti, Siyuti, Suyuti. Bagi kita sendiri si dengan meniga yi akan si. Boleh baca Sayuti, si. Sayuti, Siyuti, Suyuti. Boleh 3. Ini dia. Berkata Syekh Jalaluddin As-Siyuti, Sayuti, Suyuti. Berkata di dalam tafsirnya, tafsir Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dia berkata macam mana? Macam ni. Ini maqulul qaul bagi berkata. Maqulul qauli. Apa maqulul qauli? Ialah perkara yang mengatakan oleh Syekh Jalaluddin. Itu maqulul qaul. Kata-kata kata gini. Kalau gitu isyarat ada maqulul qaul ni kita buat titik 2 titik. Titik atas, titik bawah.
Selepas pada tafsirnya ada titik dua putih, titik atas dan titik di bawah. Buat laga lagi. Titik atas, titik bawah. Itu isyarat apa? Isyarat bahawasanya bermula ini syarat tu. Ni perkataan Pak Imam Suyuti. Ya Syekh jadi kata macam mana kita jadi? Bermula ini syarat. Syarat dalam Quran. Mana? Yaitu ini syarat. Jika takut kamu ilah alif lam ra tu dengan haraf rumut. Haraf rumut bahasa siam bagi kamyo. Kamyo haraf rumut. Lepas bahasa Arab bagi mimba bin nahdi. Ayyuk tasara bi kalimatin au kalimat au aktsara. Bahawa dipendekkan ia dari dengan satu kalimah atau dua kalimah atau lebih banyak dua kalimah. Bahasa siam panggil kamyo. Bahasa kita panggil haraf rumut. Haraf rumut, haraf buat ringkasan. Kata alif lam ra makna dia ila akhirih, hingga sampai ke akhir. Itu mana dia? Mana saya nak sampai ke akhir? Ke atas tu. Dalam ayat tadi dia katakan jika takut kamu bahawa fitnah akan kamu oleh orang-orang yang kufur mereka itu. Itu ila akhirih. Itu syarat. Maka Imam Suyuti dia bahas dah perkataan ini, dia kata macam mana? Ini syarat ni, bermula ini syarat, iaitu ini syarat. Jika takut kamu ila akhirih. Ini syarat ni. Ialah ini syarat ni untuk menyatakan perkara yang berlaku ia perkara ketika demikian itu masa dua. Nak menyatakan ketika itu saja. Karena ketika itu takut. Duduk dalam masa takut. Takut pun. Kadang-kadang sembahyang menjadi tamam. Kadang-kadang kita sembahyang. Kadang-kadang mereka tu sahabat sembahyang dengan sempurna. Takut musyrikin Mekah tu serang. Takut musyrikin Mekah tu lawang. Serang masuk, lawang masuk. Lalu itulah ketika tu Allah Ta'ala bagi mereka, harus bagi kamu ni mengkosarkan dan sembahyang. Sekiranya jika kamu takut daripada membuat jahat oleh segala orang-orang kufur musyrikin Mekah. Itu dia weh. Kalau gitu takut-takut ni kagak berlaku pada tu saja. Itu. Kalau berlaku pada ketika demikian itu masa jua. Ada maka tiada ada mafhum baginya bagi ini syarat. Maka tiada mafhum, maka tiada ada renti, tiada ada faham. Ada bagi ini syarat. Tak difaham, tak diiktibar, tak dikirakan bagi ini syarat. Hanya syarat ini tertentu pada masa itu saja. Ada pun sekarang, syarat ini tak dipakaikan. Syarat ini tak dipakaikan. Bukan semata-mata kita sembahyang qasar. Bukan semata-mata kita sembahyang qasar jamak kerana takut. Bukan. Sekarang ini walaupun diamankan pada takut, maka harus kita mengerjakan qasar. Sekiranya kalaulah kita duduk dalam perjalanan. Sekiranya kita duduk dalam perjalanan, masih duduk dalam perjalanan, itu harus. Dan berkata Syekh Sulaiman bin Umar yang terkenal dengan Al-Jamal, pada menerangkan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain pada menerangkan yang terkenal dengan Jamal. Hal keadaan Jamal itu adalah ia pada menerangkan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini dia dua orang yang mengarang tafsir Jalalain. Dia hak Arab. Tafsir Jalalain hak Arab. Maka seorang ulama pertama dia karang sampai tengah, sampai separuh, 15 juzuk. Sampai 15 juzuk maka meninggal dunia, yakni mati.
Kemudian mari pula datang pula seorang lagi, seorang ulama lagi sambung yang 15 juzuk sampai 20 juzuk. Lalu tu dikatakan tafsir itu tafsir Jalalain. Dengan barakat orang dulu barakat. Tu. Maka tafsir Jamal ni mentafsirkan akan tafsir Jalalain pula. Tafsir Jalalain mentafsirkan Al-Quran. Nah, mentafsir Quran. Kemudian tafsir Jamal ni mentafsirkan tafsir Jalalain pula. Lalu tu dia mengatakan di sini, yang terkena dengan Jamal mana? Hal keadaan Jamal adalah ia pada menerangkan tafsir Jalalain. Maka Syekh Sulaiman bin Umar ni dia kata macam mana? Dia kata macam ni. Ini makulul qaul bagi berkata Syekh Sulaiman. Bermula perkataan Suyuti. Suyuti atas tadi. Nah, perkataan Suyuti itu untuk menyatakan ila akhirih. Tu bermula perkataan Suyuti untuk menyatakan untuk menyatakan perkara yang berlaku ia ketika dimakai itu masa jua. Perkataan Suyuti. Berkata Suyuti, apa kata Suyuti? Badal pada kata perkataan Suyuti. Untuk tu kalau i'rab nahwu jadi badal pada kata perkataan Suyuti. Apa perkataan Suyuti? Untuk menyatakan perkara yang berlaku ia ketika demikian itu masa jua. Ada ilah mari pula tu. Nah, haraf rumu alif lam kha mana ila akhirih bahasa Melayu hingga sampai ke akhir. Hingga sampai pada akhirnya. Artinya perkata Suyuti bahawasanya ghalib yakni kebanyakan pada segala safar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sahabatnya, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghalibnya tidak sunyi daripada takut seteru. Masa Nabi kita berjalan safir, jalan kita ke situ ke sini, maka tak sunyi daripada berseru, daripada seru. Tak sunyi mana tiada lepas. Masa kita sini panggil tiada lepas. Tiada lepas daripada seteru, takut seteru. Mana masih takut seteru sentiasa ketika berjalan musafir ke situ dan ke sini. Kenapa? Pasal apa? Boleh kata sunyi tak lepas pada takut ke seteru? Kerana banyak musyrikin. Orang musyrikin banyak. Dan ahli perang ketika itu masa banyak musyrikin dan ahli perang orang berperang bila ketika itu masa Nabi dan masa sahabat tu banyak. Nah, pada ketika itu masa tu banyak musyrikin Mekah banyak, ahli perang pun banyak. Apabila banyak itu gini, lalu tu Allah Ta'ala menurunkan ayat ni, kalau takut memfitnahkan kamu buat musyrikin Mekah tu. Maka kamu pendek ke semaya yang 4 buat 2. Kemudian tempat soalnya pas masa kita lah ni. Pada masa sekarang lah ni, pada masa sekarang ini gimana? Adakah kita boleh kosarkan pada sekarang ini tidak ada perkara yang menakuti? Lalu itulah dalam dia bahas ni, itu syarat tu. Nak mengatakan perkara berlaku pada ketika itu masa tidak ada faham bagi dia. Berkata Suyuti, tak ada faham, tak kita buat mengertikan bagi perkataan itu tadi, nak buat syarat. Itu. Dan perkataan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, maka tidak ada mafhum baginya. Itu badal pada kata perkataannya. Maka perkataannya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, maka tidak ada mafhum baginya. Apa makna? Arti perkataan Jalaluddin As-Suyuti ni. Artinya apa? Arti gini.
maka tidak disyaratkan takut. Tu mana dia mahu baginya. Artinya, maknanya maka tidak disyaratkan takut. Bahkan harus bagi yang musafir qasarkan sembahyangnya yang musafir serta aman serta selamat daripada fitnah, daripada perkara yang jahat. Boleh dalam masa aman, dalam masa sentosa, dalam hal masa selamat, bolehlah umat Islam boleh mengerjakan sembahyang dengan secara berqasar walaupun tidak ada ketakutan. Pasal apa? Kerana apa harus? Ilak pada kata harus. Kerana barang yang sabit ia barang adalah hadis. Kerana barang, kerana khabar. Kerana khabar, apa khabar? Jadi kerana hadis. Kerana barang, kerana khabar. Yang sabit, yang tetap ia barang yang khabar di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ada riwayat hadis yang menyampaikan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Nyampe macam ni? Bahawasanya sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam safar ia Nabi kita antara Mekah dan Madinah. Nabi kita bermusafir antara Mekah dan Madinah. Tu. Safir tu. Tidak ada ia Nabi, dia tidak takut ia Nabi, malaikat akan Allah Azza wa Jalla. Dia tak takut ni. Nabi tidak takut. Tidak takut ia Nabi, malaikat akan Allah. Malaikat takut akan Allah Taala Azza wa Jalla juga. Tak takut ni. Dengan sebab tak takut itulah dia sembahyang. Maka apatah kita ni umat. Tu. Maka adalah ia Nabi sembahyang 2 rakaat. Hal keadaan Nabi tak ada takut apa-apa. Akan tapi Nabi sembahyang 2 rakaat. Sembahyang yang 4 buat 2. Sembahyang yang 4 mengerjakan 2 rakaat. Ini dia. Ini sebagai dalil. Sebagai dalil harus bagi orang yang musafir mengerjakan sembahyang hal keadaan aman, hal keadaan sentosa dan selamat. Tidak mestikan hal keadaan takut baru dapat mengerjakan sembahyang qasar. Bukan begitu. Itu dia. Habis setakat tu. Dan berkata Abdul Rahman Al-Jaziri, dan berkata Abdul Rahman Al-Jaziri di dalam kitab Al-Fiqhi Alal Mazahibil Arba'ati. Abdul Rahman Al-Jaziri berkata di dalam kitab Al-Fiqhi Alal Mazahibil Arba'ati. Dia panggil kitab fiqh mazhab 4. Kita ikut mazhab 4 ada. Dalam tu tulis belakang. Hal keadaan mazhab 4 ada belakang dalam tu. Tu. Kita tunjuk tu. Elektrik mati. Tunjuk kamu dia. Maka ini ayat. Ini perkataan Abdul Rahman Al-Jaziri. Maka ini ayat. Sungguhnya menunjuk ia ini ayat di atas bahawa qasarkan sembahyang itu disyaratkan dia akan qasarkan sembahyang pada ketika takut. Ayat atas tadi, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Ini ayat. Ini ayat atas tadi. Sungguhnya menunjuk ia ini ayat di atas bahawa qasarkan sembahyang itu disyaratkan dia akan qasar sembahyang ni pada ketika takut.
padahalnya, dan jika tidak menunjuk ia. Ini ayat bahawa di atas bahawa disyaratkan dia pada keaman sekalipun. Nah, tu goyah. Goyah panggil tu. Tu dia. Tu. Inilah tu disyaratkan dia. Akan sekuasa semaya ni disyarat. Disyarat. Tu disyaratkan dimasukkan dalam hukum syariat. Disyarat. Dimasukkan dalam syariat. Akan semuanya kosa ni pada ketika takut. Padahalnya hal takut. Pada ketika takut. Padahalnya hal takut. Awak dua tu pada ketika takut tu. Pada ketika takut. Apa pada ketika takut? Padahalnya. Padahal takut. Dia panggil jumlah padahal. Jadi badal pada kata pada ketika takut. Padahalnya hal takut. Dan jika tidak menunjuk ia ini ayat di atas bahawa jika tidak menunjuk ia ini ayat di atas bahawa disyaratkan dia kosa kesemaya itu pada ketika aman sekalipun, walaupun pada ketika aman ayat ini tak ada turut, ayat ini tak ada sekalipun, boleh kita mengerjakan sembahyang qasar pada ketika aman. Padahalnya ayat ini menurunkan pada ketika takut. Kalau tunggu zahir-zahir ayat ini ketika aman pun tak boleh, ketika aman tak boleh kita qasar jamu. Tapi dah. Walaupun ayat ini diturunkan pada ketika takut, maka boleh kita buat qasarkan sembahyang pada ketika aman, pada ketika selamat, sentosa. Itu dia. Sungguh pun kata qasar sembahyang disyaratkan pada ketika takut. Dan tetapi ini istidrak pada kata bahawasanya qasar sembahyang itu disyaratkan ketika takut. Dan tetapi beberapa hadis yang sahih dan ijma', beberapa hadis yang sahih dan ijma' dan sebulat suara ulama dan ijma' ulama, sebulat suara ulama, sungguhnya menunjuk ia beberapa hadis yang sahih dan ijma' ulama ni menunjuk di atas yang demikian itu. Demikian keadaan sembahyang qasarkan sembahyang dikasarkan dia pada ketika aman. Menunjuk ia beberapa hadis yang sahih dan ijma' menunjuk di atas yang demikian itu. Demikian bahawa disyaratkan dia pada ketika aman tu. Demikian bahawa disyaratkan dia pada ketika aman. Maka hang kata tunjuk, kata disyaratkan sembahyang qasar di aman ni hadis dan ijma' ulama. Faham ada orang? Cukup kita nak buat qasar jamak pun cukup. Kerana ada hadis yang menyata walaupun di dalam Quran tidak ada yang menyatakan boleh sembahyang qasar dalam ketika aman, akan tetapi ada hadis pula. Mana hadis? Ni bawah dia nyatakan. Maka setengah daripada beberapa hadis yang sahih, maka setengah daripadanya canan sunden naik hadis yang sahih dan itu bahasa sahih sunden setengah daripadanya ada beberapa hadis yang sahih barang yang meriwayatkan dia kan barang ada hadis yang meriwayatkan dia kan barang ke hadis oleh Ya'la bin Umayyah. Baca Ya'la
Dia kata Ya'li ni. Nama boleh Ya'li. Bukan Ya'li. Ya'la. Ya'la bin Umayyah. Macam itu. Ada riwayat, ada hadis meriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah. Mana ni? Qultu li Umar ma lana naksuru wa qad aminan ma lana aksuru. Jangan tu. Bukan aminan tu. Aminna. Ma lana naksuru wa qad aminna. Faqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Rawahu Muslim. Artinya, berkata aku, yakni Ya'la bin Umayyah, berkata aku, yakni siapa aku sini, yakni Ya'la bin Umayyah. Itu tafsir bagi aku. Berkata bagi Umar radhiyallahu anhu. Berkata bagi Umar radhiyallahu anhu. Apa kata? Apakah sabit bagi kita qasar kita akan sembahyang? Apakah sabit? Apakah tetap bagi kita qasarkan kita akan sembahyang? Padahal sungguhnya telah aman kita, telah sentosa kita pada fitnah. Maka apakah bolehnya? Bagaimana kita boleh mengerjakan sembahyang qasar? Padahal kita sekarang ni dalam aman sentosa. Tu. Nah, ada orang tanya. Maka berkata, iyo. Tu. Maka berkata, iyo Ya'la. Maka berkata, iyo Umar. Maka berkata, iyo Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Ya'la, dia tanyakan bagi Umar, bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apakah sabit tetapkan bagi kita ni qasarkan sembahyang qasar? Padahal kita adalah aman. Masa kita qasar dulu ialah kita duduk dalam takut. Lalu itulah maka berkata ia Umar, menanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda ya Rasulullah, ialah sembahyang qasar sedekah yang telah bersedekah oleh Allah Ta'ala dengan sedekah ni di atas kamu. Sembahyang qasar ni Allah Ta'ala sedekahkan kamu. Maka hendaklah terimalah kamu atas sedekah Allah Ta'ala. Sembahyang qasar itu ialah sedekah. Boleh mengerjakan qasar pada ketika aman, ketika selamat. Bukan takut. Kita buat ia ketika aman, kita selamat sentosa. Bukan takut apa satu. Itu adalah sedekah kepada Allah Ta'ala. Ia telah bersedekah oleh Allah Ta'ala dengan demikian itu sedekah di atas kamu. Maka hendaklah terimalah kamu akan sedekah Allah Ta'ala. Meriwayatkan dia ke ini hadis oleh Muslim. Maka hadis yang meriwayatkan oleh Muslim, maka hadis itu sahih. Maka hadis itu sahih. Tak ada tanya dah. Mari mana begitu tak ada kena tanya dah. Hadis ni hadis sahih. Ingat boleh tu ini sebagai dalil. Kita nak semaya begitu tu tak cukup dalam ni. Dalam ni tak cukup belajar baik-baik.
Lekat masalah musafir. Apa saja kita nak musafir, pergi ke Hanjai, pergi ke Perak, pergi di mana saja yang kita boleh niat musafir, maka kita boleh meninggalkan musafir. Semua masalah ada dalam kitab ini. Itu dalil ayat Al-Quran. Atas tadi itu ada. Dan ada pun hadis. Ada pun hadis. Apa? Supaya dulu takdir dia tu. Takdir dia supaya dulu. Dan ada pun hadis apa? Yakni ada pun dalil berdasarkan sembahyang. Dengan hadis itu. Ada pun dalil bagi kosarkan sembahyang dengan hadis itu. Maka iaitu dalil bagi sembahyang dengan hadis ni seperti hadis Ibnu Umar. Maka iaitu seperti hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berkata ia Ibnu Umar, sahibtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safari ala rak'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa kadzalika. Itu hadis bagi. Itu berkata ia Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahibtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safari ala rak'ataini wa Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu kadzalika. Apa artinya? Menyertai aku akan Nabi. Cakap menyertai aku. Apa? Bersahabatlah oleh aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyertai. Bersahabat oleh aku, menyertai oleh aku, bersekalilah oleh aku. Menyertai bersekalilah oleh aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam musafir. Betul? Maka adalah ia Nabi. Tiada melebih ia Nabi di dalam 2 rakaat. Dia melebihkan sembahyang lah. Dia melebih ya Nabi akan sembahyang. Itu baru habis. Tiada melebih ya Nabi. Tiada melebih ya Nabi akan sembahyang. Tiada melebih di dalam safar. Dia lebih sembahyang dalam safar. Dia lebih di atas 2 rakaat. Mana pada 2 rakaat dia mengerjakan. Dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dimakian jua. Apa makian jua? Yakni tiada lebih mereka itu di dalam safar di atas 2 rakaat sembahyang juga. Dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dimakian itu. Apa makian itu? Yakni tiada lebih mereka itu di dalam safar di atas 2 rakaat sembahyang juga. Di atas 2 rakaat sembahyang juga. Ada 2. Tak lebih juga apa-apa orang ni. 3 orang ini tak melebih tak lebih dari 2 rakaat. Mereka itu mengerjakan 2 rakaat. Meriwayatkan dia oleh Ibnu Umar. Dan seperti di atas tadi, maka seperti hadis Ibnu Umar, apa hadis yang meriwayatkan dia oleh Ibnu Umar. Siapa dia Ibnu Umar? Yakni Abdullah Ibnu Umar. Nama dia Abdullah Ibnu Umar. Habis kat tu. Meriwayatkan ini hadis oleh Bukhari dan Muslim. Meriwayatkan ini hadis oleh Bukhari dan Muslim. Tu. Dan sungguhnya telah sabit oleh bahawasanya. Dan sungguhnya tu. Ia kata ke satu oleh bawah tu. Kata musannif
sungguhnya telah sabit ila akhirih. Mana? Ila akhirih tu. Sungguhnya telah sabit oleh bahawasanya sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang disebut di dalam al-fiqhi alal mazahibil arba'ah. Bagus ni dah sebut dalam kitab al-fiqhi alal mazahibil arba'ah. Dah kata lagu mana ni? Dan sungguhnya telah sabit, telah tetap oleh bahawasanya sallallahu alaihi wasallam, oleh bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang ia Nabi akan sembahyang yang bangsa 4 rakaat. Nabi dia sembahyang akan sembahyang akan sebagai sembahyang yang bangsa 4 rakaat. Seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar dan sembahyang isyak. Hal keadaannya Nabi imam bagi ahli Mekah. Hal keadaan Nabi dia sembahyang 4 rakaat tadi, sembahyang yang bangsa 4 rakaat tu, Nabi jadi imam bagi ahli Mekah. Ada bila kan? Kemudian daripada hijrah, kemudian daripada berpindah daripada Mekah kepada Madinah. Kemudian hijrah, kemudian berpindah Nabi daripada Mekah kepada Madinah. Tu dia. Kemudian pada tu. Maka memberi salam ia Nabi di atas kepala 2 rakaat ya, bukan sampai 4 rakaat. Nabi kita beri salam di atas kepala 2 rakaat. Apabila sampai 2 rakaat, dia selalu bagi salam. Tahiyat dah. Lepas tahiyat beri salam. Kemudian berpaling ia Nabi kepada kaum itu, kaum ahli Mekah. Kemudian berpaling ia Nabi kepada kaum itu, kaum ahli Mekah. Maka bersabda ia Nabi kepada kaum ahli Mekah, katakanlah gini, atimmu salatakum fa inna qaumun safrun. Safrun tu jamu. Atimmu salatakum fa inna qaumun safrun. Artinya, hendak mentamamlah kamu akan sembahyang kamu. Apa hendak mentamam? Hendak mencukupkan rakaat. Mentamam, mencukupkan, mensempurnakan kamu akan sembahyang kamu. Maka sungguhnya kami, Nabi dan kaum dia saat ni, ialah kaum yang safar, ialah puak yang duduk dalam safar jalan musafir. Puak jalan safar, jalan musafir. Nabi semaya kosa, dan tupah wisalah apa siap, suruh mereka itu semaya jamu, semaya apa, semaya sempurna. Itu hak dalil pada hadis. Kata Nabi kita ni semaya kosa dalam hal yang musafir, padahal tak ada takut apa-apa. Adapun ijma', ini Allah ada kata adapun kitab pun. Dan adapun ijma' apa? Dan adapun dalil bagi kosarkan sembahyang dengan ijma', ulama, dengan semula suara ulama. Dalil dianya, maka sungguhnya telah ijma' oleh umat di atas disyaratkan qasar tu. Maka sungguhnya telah ijma' oleh ummah, yakni ummah Muhammadiyah. Ijma' oleh ummah, yakni ummah Muhammadiyah, umat Muhammad ni. Ijma' suara atas disyaratkan qasar. Disyaratkan qasar, dimasukkan hukum syarat dalam dan qasar tadi. Qasar ni boleh dikarenakan satu syarat juga. Disyarat disuguhkan kita saat itu mengerjakan qasar. Sampai qasar ni yang mana lebih afdalnya, lagi kata dia bercara, akan tapi kita bagi tahu dulu. Sebelum sampai di sana kita bagi tahu dekat sini.
Afdal mana yang kita cukupkan qasad, yang kita cukupkan sembahyang, yang kita tamankan sembahyang, dan dengan kita qasadkan sembahyang. Ay afdal. Hak mana hak lebih afdal? Hak mana lebih banyak pahala? Hak mana boleh kata lebih banyak pahala dia tu? Yang mana? Maka jawapan ulama'nya, sekiranya kalulah safar kita tu lebih dari 2 marhalah. Safar kita sekadar 2 marhalah, tak lebih sampai 3 marhalah, sekadar 2 marhalah, seperti 85 km atau 90 km. Nah, 90 km, maka yang ini afdal kita sembahyang tamam daripada sembahyang qasar. Seperti kita sini pergi di Cenok, maka sini kat Cenok tu bolehlah 90 kilo. Di sisi kita pergi kat Cenok tu afdal sembahyang taman daripada sembahyang qasar. Kemudian boleh dah lagi, adakah harus sembahyang qasar? Harus, boleh, karena perjalanan tu dah sampai. Tapi apabila perjalanan kita sampai lebih pada 2 marhalah, lebih daripada perjalanan kita 2 marhalah, iaitu kalau 100 km lebih, seperti sini ke Hanjai 140 km. Nah, 140 km. Maka dalam lebih pada 2 marhalah, maksud 3 marhalah itu ini, maka yang ini afdal kita sembahyangkan qasar daripada kita sembahyangkan tamam. Itu boleh amal satu sunnah, boleh amal satu syarat pula. Dalam hal keadaan kita duduk dalam musafir. Kalau tidak sahaja, tak boleh kita nak mengerjakan sembahyang macam tu. Tak boleh nak kerjakan sembahyang qasar. Tak boleh kita mengerjakan qasar sekiranya kalau kita duduk kat rumah. Tapi apabila pergi perjalanan, pergi Hanjai, pergi tu gini, bolehlah kita sembahyang qasar. Kalau duduk Kuala Lumpur, mari kat Perak, mari kat Ipoh, bolehlah sembahyang qasar. Afdal sembahyang qasar daripada sembahyang tamam. Duduk Kuala Lumpur, mari kat Ipoh. Kerana Kuala Lumpur, Ipoh tu jauh. Kalau naik kereta kan 2 jam. 2 jam lebih jauh. 2 jam sini ke Hanjai 2 jam. Maka afdal sembahyang qasar daripada sembahyang tamam. Itu afdal. Tapi ingat jarak dia ialah yang boleh kita mengerjakan sembahyang qasar ialah 85 km atau 90 km. Itu 2 hari, 2 perjalanan, 2 marhalah. 2 marhalah, 2 hari perjalanan ataupun sehari semalam. Sehari semalam perjalanan. Maka sehari semalam perjalanan ni, maka manusia berjalan sampailah 90 km. Maka situlah harus kita mengerjakan sembahyang qasar dan jamu. Ada? Tu faham tu dah? Tu tak faham? Habis. Kata dianya, ketahui olehmu bahawa makna qasar di sini ialah memulangkan sembahyang, mempulang. Tu. Bukan mempulang, atau mempaling. Sini memulangkan sembahyang yang masa 4 rakaat kepada 2 rakaat. Bukan mempulang, mempaling. Mempulang yakni mempaling, mempulang. Ialah mempulang, mempuling. Boleh pun belakang, kita baca belakang tak ada bagi. Tarikh tak ada, tak ada itu gini kan. Boleh nak pulang pun boleh, nak paling boleh. Ni tengok malam esok insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma kafiyal balaik minal balak wal fihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على محمد صلى الله عليه وسلم.